Buletin D-Day 14 Februari bersama saya Zaiti Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebesar mana pun impian yang diburu, dengan tekad dan usaha yang kuat, segala yang dicitakan pasti menjadi kenyataan. Itulah yang dibuktikan sekumpulan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Guarnangka menerusi ciptaan kapal terbang kawalan jauh RC-Jet. Lebih membanggakan, mereka juga memiliki kemahiran menerbangkannya. 7 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Guarnangka merupakan kumpulan pertama yang menjayakan projek Integrates Multiple Learning Outcomes to Students atau The Pilots. Menamakan mereka sebagai GN09 RC Club, kumpulan ini terdiri daripada pelajar tingkatan 2 hingga 4 termasuk seorang pelajar perempuan. Menariknya, penghasilan RC-Jet berdasarkan silibus dari beberapa mata pelajaran, antaranya silibus daya dalam sains, silibus reka bentuk dan lakaran dari pendidikan seni visual, silibus komponen dalam reka bentuk dan teknologi RBT serta matematik. Mereka menggunakan silibus yang ada di dalam subjek-subjek tersebut untuk diintegrasikan merentas kurikulum, merentas subjek untuk belajar dalam silibus tersebut untuk digunakan menghasilkan RC-Jet ini. Sebab RC-Jet ini adalah RC-Jet yang bukan ready-made tetapi RC yang dihasilkan sendiri oleh anak-anak di Guarnangka ini. Tambah Lili Maria Muhammad, projek itu sebagai pendorong kepada pelajar untuk menceburi bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Melihat kepada keberhasilannya, projek itu diangkat sebagai program kebitaraan sekolah. Menurut penyelaras projek, Cikgu Abu Bakar Habin, usaha ini hasil kolaborasi bersama Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi di bawah bimbingan Ketua Jurulatih RC-Jet Kebangsaan, Cikgu Ronizam Sairizal Muhammad Sani. Sejak awal tahun lalu, pelajarnya berjaya menerbangkan RC-Jet dengan pelbagai skil penerbangan. Lebih membanggakan, pesawat berjaya didaratkan dengan lancar walaupun dalam keadaan angin kencang. Bila buat macam-macam skill ni, kita akan rasa berpuas hati lah. Kita bangga dengan apa yang kita buat dan kita mahu meningkatkan skill apa yang kita buat tu. First yang saya buat tadi, terbalik invert. Yang kedua, cobra. Yang ketiga, spin. Saya baru belajar 3 tu. Macam kalau boleh terbangkan sendiri pun okey juga kan. Macam untuk perempuan ni kan tak ramai kalau yang nak jadi pilot kan. So, kalau boleh belajar untuk terbangkan pilot tu sendiri, okeylah. RC-Jet yang dihasilkan dari cardboard foam ini mempunyai lebar 70 cm dengan panjang 110 cm. Ia dianggarkan seberat 450 gram termasuk bateri. Kos menghasilkannya termasuk alat kawalan jauh mencecah RM1,000. Apa sekalipun, projek ini satu kebanggaan buat SMK Guarnangka yang menjadi perintis projek RC-Jet setakat ini di Perlis. Budaya kitar semula yang diamalkan serta kerjasama ibu bapa, pelajar dan komuniti setempat membuahkan hasil apabila Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chunghua Pontian Johor menjuarai kategori kutipan dalam pertandingan kitar semula botol kaca. Melalui hubungan erat itu, SJKC Chunghua berjaya merekodkan kutipan tertinggi iaitu 4,645 kilogram botol kaca berjaya di kitar semula. Guru besarnya Ong Chiu Ai berkata, aktiviti kitar semula terutama botol kaca akan diteruskan walaupun pertandingan itu telah berakhir. Ya, memang kami akan continue lagi sebab ibu bapa memang dapat memberi sokongan yang begitu besar menggalakkan kepada sekolah kami. Sebab daripada bahan-bahan ini, contohnya SWM datang ambil, dana-dana ini kami akan digunakan untuk membeli contohnya tong sampah ke ataupun cat untuk menaik taraf ke persekitaran sekolah lah. Juara kategori kutipan membawa pulang wang tunai RM500 beserta plak dan sijil penyertaan. Pertandingan Jom Kitar Semula Botol Kaca selama 4 bulan bermula September tahun lalu menarik minat penyertaan 30 buah sekolah rendah di Johor. Sementara itu, kejayaan mengumpul sebanyak 24,000 kilogram botol kaca sepanjang pertandingan itu mendorong penganjur SWM Environment memperluas pelaksanaannya dengan penglibatan lebih banyak sekolah pada masa hadapan. Kalau dari segi kita nak ukur dari segi setiap kempen ataupun program-program yang kita laksanakan, contohnya seperti hari ini kita sasarkan 10,000 kilogram,
kita capai 24,000 kilogram. That will be the KPI yang kita boleh sasarkan ataupun kita boleh terjemahkan dari segi kepuasan ataupun penghasilan outcome daripada program-program tersebut. Tambahnya, impak kutipan 24,000 kilogram botol kaca itu mendorong penurunan 68,640 kilogram karbon dioksida bertepatan dengan pendirian kerajaan negeri melalui inisiatif Johor Bersih. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan Jom Gitar Semula Botol Kaca di Auditorium Jotik Johor semalam. Seramai 1,000 pelajar dari 21 buah sekolah di seluruh negeri Pulau Pinang menerima bantuan persekolahan yang disalurkan Yayasan Amal Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang menerusi peruntukan RM250,000 bagi sesi persekolahan 2023. Menerusi inisiatif itu, yayasan tersebut menyediakan bantuan baucer RM250 kepada setiap murid dan pelajar daripada golongan B40 untuk menyediakan kelengkapan persekolahan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Rozali Mohamad berkata bantuan yang disalurkan sebelum bermulanya cuti persekolahan itu bakal memudahkan ibu bapa untuk membuat persediaan anak-anak mereka. Katanya, baucer terbabit boleh digunakan di mana-mana 6 cawangan terpilih Maidin, wilayah utara. Menghadiri program Educare kembali ke sekolah di Maidin Bertam, beliau mengulas ini merupakan bantuan kali pertama yang disalurkan pihak yayasan buat tahun ini dan pihaknya komited untuk meneruskan program seumpama ini bagi membantu meringankan beban golongan memerlukan. Sumbangan kepada penerima bantuan itu disempurnakan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan majlis turut dihadiri Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman. Laporan Dewan Rakyat, graduan ijazah sarjana muda yang menamatkan pengajian kelas pertama perlu membuat permohonan pengecualian pembayaran balik Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata buat masa ini tiada pengecualian automatik. Bayaran balik pinjaman diberikan kepada graduan yang menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama. Dalam konteks ini, kementerian memang setiap tahun ataupun PTPTN perlu setiap tahun memohon kepada pihak Kementerian Kewangan dan ini bergantung kepada setiap tahun bajet yang diumumkan. Jadi dia bukan automatik. Permohonan oleh mereka yang dapat kelas pertama tidak automatik dan program pengecualian itu juga tidak automatik disediakan oleh PTPTN. Ia bergantung kepada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Perkara itu dinyatakan bagi menjawab pertanyaan tambahan oleh Ahli Parlimen Kampar Chong Zimin. Tambah Datuk Seri Muhammad Khalid, buat masa ini kerajaan tidak merancang untuk memasukkan hutang pinjaman PTPTN bersasar kepada golongan miskin dan isi rumah B40. Katanya, berdasarkan unjuran awal PTPTN, cadangan pemansuhan hutang pinjaman kepada golongan itu akan membabitkan 1.84 juta peminjam dengan jumlah pelupusan hutang sebanyak 42.34 bilion ringgit. Sayu melihat pelajar hanya makan nasi dan kuah. Situasi itu mendorong seorang pengusaha kafe di Kolej Kemahiran Johor Bahru memperkenalkan inisiatif makan percuma dan menu rahmah. Menurut Sabaria Abdul Ghani, usaha itu turut mendapat kerjasama pihak pengurusan kolej yang telah bermula awal bulan ini. Pengusaha kafe ini secara sukarela menyokong inisiatif menu rahmah pada harga RM5 sepinggan sekaligus dapat mengurangkan beban seramai 419 pelajar di kampus berkenaan. Selain itu, 15 pelajar yang dikenal pasti daripada keluarga B40 turut menerima tajaan makan tengah hari percuma pada setiap hari pengajian. Sekarang ni tak semua ibu bapa yang berkemampuan. Mungkin dia perlukan anak-anak untuk mereka belajar tapi hari-hari punya kemampuan makan, sekarang barang-barang semua meningkat naik. Anak-anak kadang-kadang kita tengok hanya makan kuah, sedih.
Kan? Jadi kalau kita yang ke depan ni tak membantu, siapa lagi? Beliau yang telah berniaga di kolej berkenaan sejak 14 tahun lalu mengakui ingin memperbanyakkan lagi pilihan menu rahmah termasuk sarapan pagi. Sementara itu, pelajar yang terpilih mendapat tajaan makan tengah hari percuma bersyukur kerana tidak perlu mengikat perut dan dapat menjimatkan duit belanja setiap hari. Saya rasa bersyukur jugalah sebab dapat kurangkan kos sara hidup saya. Dapat jadi keluarga saya pun tak perlu risau tentang pemakanan harian saya dekat sinilah. Dapat simpan sikit. Sangat membantu bagi kami kerana dapat mengurangkan kos sara hidup kami. Dapat membantu pelajar-pelajar mengurangkan keluarkan duit mereka. Dapat membantu keluarga yang susah. Dalam satu hari tu saya menghabiskan dalam RM7 untuk beli makanan dan air. Lebih 80 peserta terbabit dalam kayuhan klasik Seremban 1. Peserta menaiki basikal klasik beserta kostum pelbagai era dan berkayuh sejauh 10 km melawat tempat-tempat menarik di bandar berkenaan. Menurut pengerusi program yang juga pengerusi Kelab Basikal Klasik Negeri Sembilan, Abdul Latif Alias, ini kali pertama mereka memilih Seremban untuk program berkenaan. Sebelum ini, aktiviti sama pernah diadakan di Jempol dan Rembau. Jadi kita akan berkayuh kita di tempat-tempat menarik di daerah Seremban ini seperti bangunan kerajaan, pejabat kerajaan yang mula-mula dulu. Selepas itu kita akan tengok masjid yang tertua di daerah Seremban. Seterusnya kita pergi ke Pasar Karat, jabatan pengangkutan jalan yang mula-mula dulu. Program kali ini turut disertai peserta dari Johor, Melaka, Perak, Selangor, Putrajaya, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kedatangan saya ini adalah untuk melihat keadaan bangunan-bangunan dan tempat-tempat yang bersejarah yang ada di dalam Pekan Bandar Seremban je lah. Manakala banyak tempat-tempat yang bersejarah yang selama ni kita tidak tahu. Yang saya bawa tu tahun 65, basikal rally. Basikal rally tahun 65. Dan yang uniform yang saya pakai ni pun memang uniform asli daripada Malay Federation Police. Iaitu kalau kita tengok sejarah tu, Malay Federation Police tu daripada 1948 hingga 1958. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari komponen asas dalam nyanyian, iaitu suara. Suara itu adalah sangat penting untuk kita menyanyi. Kalau kita menyanyi dengan ton yang betul, ton yang lunak, sangat cantik supaya sesebuah persembahan itu lagi bagus. Kalau kita mendapat suara yang bagus, tapi tidak semestinya kita menjadi seorang penyanyi yang hebat jika kita tidak memenuhi semua 5 komponen asas dalam nyanyian. Kita ada terdapat 4 jenis suara, iaitu soprano, alto, tenor dengan bass. Di dalam kumpulan suara perempuan, iaitu soprano untuk suara tinggi, alto untuk suara rendah, tenor untuk suara tinggi bagi lelaki dan bass untuk suara lelaki yang rendah. Cikgu akan bagi contoh bagi suara bagi soprano, alto, tenor dengan bass. Bersua kembali, lain orang, lain ideanya. Bagi seorang pesara tentera yang menetap di Senawang Negeri Sembilan, dia lebih cenderung untuk menggunakan tayar terbuang untuk dijadikan replika raksasa serta naga. Kemasan setiap replikanya nyata memerlukan kerja yang teliti dan sifat sabar yang tinggi. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Ain Syafiqah Zaki. Pakcik Dinosaur, itulah gelaran yang diberikan Zazali Ibrahim dalam kalangan kanak-kanak. Zazali mengolah idea daripada tayar terbuang menjadi replika yang lebih besar daripada manusia. Paling menyerlah,
Karyanya menghasilkan dinosaur dan naga nyata menarik perhatian golongan kanak-kanak. Kenapa saya buat dinosaur, buat naga? Sebab apa? Apa yang saya buat semua betul. Sebab orang tak pernah tengok. Itu sebabnya. Kalau buat naga, kita buatlah macam mana pun, pasti betulnya. Sebab orang tak pernah tengok lagi kan. Itu sebab. Kalau saya buat burung helang apa semua, kita kena fokus betul-betul nak nampak supaya tak nampak jadi ayam kan. Sebagai menonjolkan hasil kerjanya kepada orang ramai, Zazali meletakkan replika tayar terbuang itu di bahagian hadapan rumahnya, ibarat penyambut tetamu. Sebagai persediaan untuk sambutan Tahun Baharu Cina tahun hadapan, iaitu Tahun Naga, Zazali sudah pun memulakan projek replika naga yang berketinggian kira-kira 6 kaki. Jelasnya, jika dia fokus menyiapkan replika naga itu, ianya akan cuma mengambil masa kira-kira seminggu sahaja untuk disiapkan. Siapa sangka daripada tayar terpakai ni boleh diubah menjadi bentuk bangau. Dan lihat ni, ada raksasa. Ni kalau postman hantar surat pun terkejut ni tengok raksasa sebesar ini. Kata Zazali, kebiasaannya tayar yang akan diguna pakai ialah tayar motosikal besar dan untuk memastikan ciptaannya itu kukuh, dia juga perlu menggunakan tayar kereta kerana strukturnya yang lebih lasak. Tambahnya, oleh kerana ciptaan kreatifnya itu boleh mencecah hingga 1 tan, pelanggannya terpaksa mengupah lori kren untuk mengangkat raksasa itu. Zazali yang mula berkecimpung dalam dunia tayar lebih kurang 3 tahun ini juga pernah menerima anugerah Adiwira Bumi kerana bijak menggunakan bahan terpakai. Bahkan, dia juga tidak mempunyai masalah dari segi bekalan tayar kerana bengkel dan jiran-jiran akan menghadiahkan tayar terpakai kepadanya. Selain diubah menjadi raksasa, dia juga mengolah tayar menjadi buaian, kartun animasi terkenal, kelulut, cendol, helang, kalajengking. Pendek kata, dia cuba merealisasikan permintaan pelanggan walau sepelik apa pun yang diminta. Itu gambar ni saya akan tengok dekat YouTube lah. Kalau naga, macam mana naga, saya tengok dalam 10 ke 20 gambar, pilih yang saya minat lah untuk buat. Macam itulah. Selalunya saya akan orang kata berhayalkan barang-barang yang nak saya buat ni sebelum nak tidur lah. Tengok YouTube dulu. Jelasnya, dia kini tidak menantangan mengambil upah dari peminat hasil karyanya. Walau bagaimanapun katanya dia bersedia membuka kelas percuma buat sesiapa sahaja yang berminat dalam seni kreatif ini. Saya rasa saya pun dapat ilmu ni daripada anugerah Tuhan. Saya tak pernah belajar. Apalah salahnya sebelum mati saya kongsikan. Saya nak ajar-ajar agama apa semua saya tak pandai. Tuhan dah bagi anugerah macam ni, kita kongsikanlah kepada yang berhajat nak belajar. Sebab benda-benda macam ni tak boleh paksa. Sebab hanya orang yang berminat je. Lepas tu lagi satu, kalau orang yang dah tak ada kerja sangat, sebab apa, daripada tayar terbuang ni, sebiji tayar yang orang buang tu, kita boleh jadikan lebih kurang RM10 satu. Ansyafiqah Zaki melaporkan. Teater musikal Disney Frozen yang kini dipentaskan di Teater Marina Bay Sands cukup mempesona dan membawa dunia magis Disney di depan mata. Bermula sejak 5 Februari lalu, persembahan yang dijadualkan berlangsung selama 6 minggu sehingga 19 Mac itu pastinya mengujakan ramai, terutama peminat tegar kisah dua gadis bersaudara itu. Pembawa watak Elsa, Gemma Riggs, juga tidak sabar bertemu penonton yang sentiasa memberi sokongan tidak berbelah bagi kepada musikal berkenaan. Terharu diberi kepercayaan menggalas tanggungjawab sebagai Elsa dan menjadi sebahagian daripada pasukan Disney Frozen. Ia adalah impian Riggs sebagai penghibur. It's so exciting to take shows overseas, out of your country, and you get to experience the culture, the differences in so many things. So I think it's always a privilege to sort of be in a different space. Selain plot menarik, kostum serta rekaan pentas juga antara magis musical terbabit. Musikal yang dibawakan oleh Base Entertainment Asia menerusi Disney Theatrical Production itu menggunakan 440 kostum serta 120 kasut jahitan tangan. Kostum dengan perincian batu hiasan serta mewah, terutama gaun Elsa dan Anna juga dijahit satu persatu. I'm actually a tourist. I usually come here. One of the reasons is because of the show.
So it's so amazing that having this opportunity to come to Singapore and then having this great show here, and then especially bring my little girl here, and she's like a fan of Elsa, so yeah, she really dressed for this. Singapura merupakan satu-satunya perhentian musikal itu di Asia Tenggara. Laporan sukan, biarpun berdepan kekurangan daripada segi fizikal dan teknologi kerusi roda berbanding negara lawan, ia tidak mematahkan semangat pasukan rugby kerusi roda kebangsaan untuk terus berjuang di persada antarabangsa. Kejayaan demi kejayaan sudah dilakar sehingga kini sekaligus melayakkan mereka menduduki ranking ke-23 dunia dan ranking ke-4 Asia. Dimainkan oleh sekumpulan pemain yang kurang upaya, quadriplegia atau individu yang terjejas kaki dan tangan oleh kecacatan, rugby kerusi roda juga sering dirujuk sebagai murderball kerana sifat permainannya yang agresif. Bagi atlet kebangsaan Muhammad Rizwan, dia tidak melihat kekurangan dimilikinya itu sebagai penghalang meskipun sukan itu disifatkan agresif. Sebaliknya, dia melihat sukan rugby kerusi roda ini sebagai cabaran yang berbaloi. Saya punya keadaan tak banyak sukan saya boleh main. So bila dapat tahu yang saya boleh main rugby ni, saya cubalah. Sekadar mencuba je. So bila dah main dalam 2-3 kali tu, dia jadi rasa seronok. Bagi saya, kalau rasa halangan tu atas diri lah. Sebab kita yang buat pilihan. Kalau kita rasa benda tu tak boleh, tak boleh lah. Kalau kita rasa boleh, boleh. Sebab kalau kita limitkan kita punya keupayaan, dia akan limit takat tu je. So kita kena cabar diri kita lebih daripada limit. Seorang lagi atlet kebangsaan, Hafiz Haikal, tidak menyangkal bahawa pelbagai kejayaan manis telah diraih sepanjang 10 tahun pembabitannya. Antara kejayaan manisnya memenangi pingat gangsa di Sukan Para Asia Incheon, Korea Selatan 9 tahun lalu. Sukan OKU ni orang tak kenal sangat kan. So macam kita pun rasa tersisih lah. Tapi kita sebenarnya kita nak orang tahu yang sukan OKU ni ada semua. Lagi-lagi wheelchair rugby ni, orang tak tahu pun ada wheelchair rugby. So saya macam bersyukur lah saya boleh pergi sejauh ni dengan saya punya tim. Untuk rekod, sukan rugby kerusi roda sudah diperkenalkan di Malaysia sejak 2010. Sukan yang hanya dimainkan oleh mereka yang mengalami kecederaan saraf tunjang itu kini berkembang di 36 buah negara. 9 daripada termasuk Malaysia dikategorikan sebagai negara pembangunan sukan ini. Bola sepak Liga Argentina Primera Division, saingan yang baru memasuki perlawanan ketiga kempen menyaksikan River Plate bangkit dari ketinggalan untuk mengatasi Argentina Juniors 2-1. River Plate turun di halaman sendiri menerima kunjungan Argentina Juniors di Buenos Aires. Kevin McAllister meletakkan tuan rumah di dalam keadaan tertekan apabila menjaringkan gol pendahuluan pasukan 2 minit sebelum rehat. Kekasaran dilakukan pelawat minit ke-48 menyebabkan mereka dihukum dengan sepakan penalti. Peluang dimiliki Miguel Angel Borja itu tidak disia-siakan untuk menyamakan kedudukan 1-1. Nasib malang sekali lagi menimpa Argentina Juniors selepas bola terkena tangan di dalam kotak sendiri. Sepakan penalti kedua diambil sebaiknya Ezequiel Barco sekaligus memastikan kemenangan 2-1 River Plate. Gelagat peminat komik lengkap berpakaian kostum karakter kegemaran masing-masing di Festival Comic Con di Mumbai, India mengakhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.